الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بإيجاد خير الأنام، أرسله ربه رحمة وقدوة صالحة يقتدي به المؤمنون ويأبى قدوته الجاحدون الضالون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي بعثه الله للإيمان مناديا وإلى الشريعة الغراء هاديا وداعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا ونشر في الناس مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة والإخاء حتى صار الناس بعد ذلك بنعمة الله إخوانا، وعلى آله وصحبه الذين سلكوا طريقه واتبعوا نهجه وهديه. Segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga dan sahabat baginda. Ya Allah ya Tuhan kami, di hari yang barakah ini kami zahirkan rasa syukur yang tidak terhingga atas segala anugerah-Mu. Lantaran itu ya Allah, jadikanlah kami semua sebagai hamba-Mu yang beriman, yang bertakwa, yang berilmu, yang berakhlak mulia, yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, sempena program virtual Maulidur Rasul ini, kami memohon keampunan atas segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتصلح بها ديننا ودنيانا. Kami juga memohon restu dan rahmat-Mu sempena majlis ini. Semoga Engkau ya Allah memberi hidayah dan petunjuk kepada hati-hati kami. Engkau memperkukuhkan perpaduan kami. Engkau menjamin rezeki kami. Engkau memberi kekuatan serta semangat yang tinggi kepada kami. Dorongkanlah kami ke arah melaksanakan kebaikan dan amal soleh, serta kami memohon dipanjangkan usia, diliputi dengan sifat sihat wal afiah pemerintahan negara kami yang tercinta ini. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Kami pohonkan juga ya Allah keselamatan dan kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran dan keberkatan negara kami dikasihi. Rakyatnya sejahtera sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemerintahan pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Abdul Muin atas selawat dan doa yang telah dilaungkan bersama tadi. Okey, sebelum tu yang berusaha Cik Azmuddin penolong kanan pentadbiran. Tuan nampaknya belum masuk lagi, mungkin ada urusan. Jadi sebelum kita mulakan, sekalilah saya perkenalkan sedikit penceramah kita pada hari ini. Dia pun dah masuk dah tadi. Kenalkan Ustaz Muhammad Ilyas bin Harun. Ustaz, lambai sikit Ustaz. Itu dia. Ustaz ni dikenali sebagai Ustaz Halal lah. Kenapa Ustaz Halal? Sebab Ustaz ni dia adalah Halal Industry Advisor. Dia dah jalan ke serata dunia dah memperkenalkan atau membawa ke tentang kepentingan halal kepada produk-produk makanan. Kita tengok sikit latar belakang dia pendidikan. Ustaz ni mendapat pendidikan bachelor degree dalam Islamic Law di Universiti Al-Azhar, Mesir. Diploma dalam Islamic Theology di Karachi, Pakistan. Dan Ustaz ni menjalani hifz Al-Quran, iaitu menghafal Al-Quran 30 juzuk di Faisalabad, Pakistan. Jadi selain boleh berbahasa Melayu, orang Perlis, cakap Perlis, Ustaz ni juga boleh cakap Urdu, cakap Hindustan. Jadi kalau nak cakap Hindustan, nak belajar cakap Urdu, bolehlah PM Ustaz ni lepas ni ya. Okey. Ustaz ni bidangnya sekarang lebih kepada halal lah. Halal training macam mana nak dapatkan sijil halal, dan beliau mempunyai konsultan beliau sendirilah. Okey. Dijemput hari ini untuk berbicara tentang Maulidur Rasul. Tajuk yang kita dah pilih iaitu Ya Rasulullah, aku mengimanimu tanpa bertemu denganmu. Okey. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan terus majlis kepada Ustaz untuk teruskan acara kita pada hari ini. Silakan Ustaz Ilyas.
Terima kasih kepada Puan Fatimah. Boleh dengar? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada SMK Tengku Ampuan Rahimah. Betul tak? Ya, dan juga yang berbahagia Pengetua Puan Hajah Haznah binti Hamzah yang sudi menjemput saya ke sesi untuk pagi ni bersama dengan para guru. Saya punya background seperti mana yang Puan Fatimah beritahu tadi. Yang saya punya background sebenarnya adalah syariah dan juga saya involved di dalam industri halal. Jadi hari-hari bercakap pasal halal haram, babi, arak, macam-macam soalan yang orang tanyalah. Okay. Jadi saya rasa dah duduk dalam industri halal ni lebih kurang dalam more than 10 years. Tapi pada hari ini tajuk yang diberi untuk saya ni agak unik kerana dia berkaitan bukanlah direct dengan halal dan haram kan, tetapi dengan orang yang membawa risalah berkenaan dengan syiar Islam, halal haram dan sebagainya lah. Dan itu berkaitan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi tajuk yang diberi pada saya pada hari ini adalah berkenaan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bagaimana kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tanpa kita melihat, tak pernah pun kita lihat baginda sallallahu, tak pernah kita mendengar baginda sallallahu berbicara dan sebagainya. Jadi inilah tajuk saya pada hari ini. Walau bagaimanapun, jika guru-guru semua ada soalan, apa-apa je soalan berkaitan dengan agama ni, sebanyak mana yang saya berjawab, insya-Allah saya akan bantu untuk menjawab lah. Saya ni asal orang Perlis. Kadang-kadang cakap tu bunyi Perlis sikit. Jadi kalau tak faham boleh angkat tangan. Nanti saya akan terangkan dengan lebih jelas lah. Okay. Terima kasih kepada guru-guru semua. Saya tengok dalam ni ada ramai juga, lebih kurang dalam 40 lebih yang sudi hadir untuk program pada pagi ni. Di waktu pandemik COVID-19 ni, saya rasa ramai orang dah mula buat tazkirah, ceramah dan sebagainya melalui sistem online kan. Saya sendiri pun tak pandai sangat pun online ni, sehinggalah pada waktu COVID ni baru tahu rupanya wujudnya Google Meet ni dan kita boleh bercakap secara online lah. Okay. Jadi ini adalah antara kita panggil hikmah dan juga nikmat yang Allah SWT berikan, yang mana kalau kita nak sampaikan dakwah ni, dia ada dalam pelbagai cara. Bukanlah hanya kita pergi masjid saja untuk mendapatkan ilmu agama ataupun pergi ke madrasah untuk dapatkan ilmu agama. Sekarang ni melalui pelbagai cara kita boleh mendapatkan ilmu agama ni lah. Okey. Seterusnya kepada tajuk pada pagi ni. Tajuk dia adalah berkenaan dengan iman kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sebelum tu saya nak baca satu hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya beruntunglah bagi orang yang melihatku dan beriman denganku. Beruntunglah bagi orang yang melihatku dan beriman denganku. Dan beruntung lagi, dan lagi beruntung, dan lagi beruntung orang yang beriman denganku tetapi dia tidak pernah melihatku. Baginda Islam sabda, beruntunglah bagi orang yang melihatku dan beriman denganku, yakni para sahabatnya hidup pada zaman baginda Islam. Mereka dapat melihat wajah dan rupa baginda SAW. Mereka dapat melihat agama. Saya tafsirkan baginda Islam itu sebagai agama, yang mana agama yang sedang berjalan ataupun Al-Quran yang sedang berjalan. Kan? Perbuatan baginda SAW, makan, minum, kehidupan,
bagaimana pergaulan baginda SAW dengan para isteri, bagaimana pergaulan baginda SAW bersama para sahabat, bagaimana baginda SAW melakukan dakwah, bagaimana baginda SAW berperang dan sebagainya. Maka itu semua para sahabat yang hidup pada zaman baginda SAW, mereka dapat melihat dan beriman dengan baginda SAW. Tetapi dalam hadis tu baginda tambah lagi. Dikata baginda SAW sabda, beruntung jugalah orang yang beriman. Rasulullah SAW ulang sebanyak 3 kali. Beruntunglah lagi beruntung dan lagi beruntung mereka yang beriman denganku, tetapi tidak pernah pun melihatku. Jadi maksudnya kita ni adalah umat baginda SAW yang tidak pernah melihat baginda SAW, tetapi kita beriman dengan baginda SAW. Kita tahu baginda SAW itu wujud, dan juga apa sabda-sabda baginda SAW, apa garis panduan agama yang telah dibawa oleh baginda SAW itu semuanya adalah betul dan juga benar. Okay? Jadi nak jadi orang yang beruntung ni bukanlah satu orang kata benda yang mudah lah. Kita kalau nak ikut daripada hadis baginda SAW tersebut, kita ni lebih beruntung lah, lebih lagi beruntung. Walaupun kita tidak dapat melihat baginda SAW, tetapi amalan baginda SAW kita dapat amalkan, dan juga sunnah-sunnah baginda SAW juga kita dapat amal dan sampaikan kepada orang yang lain. Okay? Dan juga satu firman Allah SWT yang saya nak baca sedikit dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maksudnya, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kita lah, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan, sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yakni yang buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Jadi dalam ayat ni Allah kata sebaik-baik umat ni, maksudnya kita ada banyak umat-umat manusia yang lain pada zaman Rasul-Rasul yang sebelum-sebelumnya. Tetapi Allah SWT kata kita adalah yang sebaik-baik umat yang hidup selepas baginda SAW, tidak pernah melihat baginda SAW, walau bagaimanapun kita beriman dengan apa ajaran yang dibawa oleh baginda SAW. Jadi ada satu ayat yang lain dalam Al-Quran yang menyatakan bahawa apabila di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, kita akan didahulukan. Umat Muhammad ni akan didahulukan untuk dihisap dan dimasukkan ke dalam syurga sebelum umat-umat yang lain. Jadi sebenarnya sebagai umat Nabi Muhammad ni kita amat bertuah lah. Ada banyak kelebihan yang kita dapat, dan kalau tuan-tuan boleh baca lagi dan juga boleh lihat ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz menerangkan tentang kelebihan baginda umat baginda SAW ni sebenarnya amat-amat besar. Dan itu sebenarnya adalah apa kita cerita tentang umat lah, tentang diri kita lah, belum lagi tentang baginda SAW, iaitu kekasih kita dan kekasih agama, kekasih Allah SWT yang amat-amat yang kita cintai. Okay? Jadi itu yang dimaksudkan dengan iman. Maksudnya iman ni benda yang kita yakin, yang kita percaya walaupun kita tak nampak, kan? Saya pernah mengajar di beberapa universiti lah, termasuk salah satunya Universiti Tokyo University di Jepun. Tetapi saya mengajar secara online lah setiap hari Jumaat. Dia bagi masa untuk saya 1 jam untuk soal jawab student-student ni berkenaan dengan isu halal dan haram lah asalnya. Sebab di sana pun, di Jepun ni, mereka, industri halal di Jepun ni sangat-sangat besar. Dan dulu tak ada makanan halal, sekarang dah banyak makanan halal. Dulu Family Mart tak ada yang halal, sekarang Family Mart pun dah ada makanan yang halal. Dulu 7-Eleven tak ada makanan halal, sekarang 7-Eleven pun dah ada yang halal. Ada banyaklah produk-produk Jepun, restoran-restoran yang mula memohon sijil halal, sama ada di Malaysia ataupun di Jepun.
Jadi banyak lagi industri yang berminat dan mereka bertanya pelbagai soalan berkenaan dengan halal dan haram. Salah satunya adalah termasuk berkenaan dengan agama lah. Jadi saya terima satu soalan daripada seorang student ni, dia kata kamu tak pernah tengok pun Nabi Muhammad, tak pernah tengok cara dia makan, tak pernah cara dia minum. Kenapa kamu percaya dekat Nabi Muhammad ni? Ni kalau kita mengajar apa non-Muslim kan, daripada yang tak pernah tahu tentang agama, maka soalan ni memang sangat pelik-pelik lah kan. Jadi saya kata sebenarnya kalau dalam isu kita tak nampak ni bukan baginda Muhammad SAW saja kan. Kalau dalam isu agama-agama lain pun, termasuk agama Kristian ke agama Buddha pun, yang mana mereka tidak pernah melihat dewa-dewa ke ataupun tak pernah melihat Nabi Isa AS ke, dan juga banyak lagi benda-benda lain, tetapi mereka juga beriman kepada apa yang mereka percayalah, beriman kepada apa yang mereka percaya. Jadi iman ni sebenarnya dia ada atas kepercayaan, atas hati kita. Kan? Jadi kalau kita nampak, maka lebih yakinlah, maka ada dalil, ada bukti di depan kita. Kan? Siapa dan siapa. Dan kita boleh beriman dengan seseorang itu. Tetapi kalau kita tak nampak ni, maka iman dia lebih tinggi nilai dia. Lebih tinggi nilai dia. Jadi itulah apa yang Allah SWT beri kelebihan kepada umat Muhammad SAW lah. Jadi pada hari ini juga, oleh kerana kita tak pernah melihat baginda SAW, kita tak pernah mendengar percakapan, kita dengar sabda-sabda, kita dengar sahabat-sahabat menceritakan tentang baginda SAW kan, tapi kita tak pernah melihat sendiri, maka mungkin pada pagi ini saya akan kongsi sedikit berkenaan dengan kehidupan baginda SAW secara ringkaslah tentang kehidupan baginda SAW. Saya rasa kita pun mungkin selalu dengar lah daripada ustaz-ustaz ceramah ataupun kitab-kitab dan sebagainya lah. Mungkin hari ini kita buat refresh semula tentang kehidupan baginda SAW. Okay. Seperti mana semua tahu yang baginda SAW ni adalah Rasul dan juga Nabi yang terakhir. Sebelumnya ada banyak sekali Nabi-Nabi dan juga terdapat 25 Rasul. Di antara Nabi-Nabi tersebut, terdapat 25 Rasul yang kita wajib percayai ataupun hafal, daripada Nabi Adam sehinggalah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita juga tahu yang baginda SAW ni adalah Nabi yang terakhir, penutup kepada semua kaum-kaum manusia lah, penutup kepada semua rasul-rasul yang lain. Okay? Jadi apabila setelah lebih kurang dalam 500 atau 600 tahun selepas Nabi Isa AS, maka Allah SWT telah mengurniakan melahirkan baginda SAW di atas muka bumi ini. Jadi tarikh yang dipersetujui oleh kebanyakan ulama adalah pada 12 Rabiul Awal lah, seperti mana yang terdapat dalam banyak nasyid-nasyid waktu Maulidur Rasul ni. Dan 12 Rabiul Awal, tahun gajah, kita panggil pada tahun tu tahun gajah. Bila saya lihat di dalam kitab-kitab berkenaan dengan sejarah baginda SAW dilahirkan ni, saya lihat ada banyak khilaf berkenaan dengan, ada juga sedikit kekhilafan, bukan khilaf lah, maksudnya berbeza pendapat berkenaan dengan tarikh lahir baginda. Walau bagaimanapun yang kebanyakannya dipersetujui adalah pada tahun gajah, iaitu pada Rabiul Awal pada hari Isnin, dan ada yang menyatakan bahawa 9 ataupun 12 dan sebagainya. Tetapi majoriti ulama bersetuju pada 12. Itu sebenarnya tak ada masalah tentang tarikh lahir ni, tetapi baginda SAW telah dilahirkan pada hari Isnin pada tahun gajah lah. Tahun gajah ni dia sangat istimewa. Tahun gajah ni sangat istimewa. Sebagaimana yang kita dengar, kita pernah tahu tentang tahun gajah ni berkenaan dengan seorang penguasa daripada Yaman, Abraha ni dia ada buat dia punya own gereja dekat Yaman. Dia jealous tengok orang di Arab ni, orang Arab jahiliah ni, mereka meletakkan berhala-hala di Kaabah. Dia ada Kaabah, maksudnya tempat untuk dia
tempat untuk Arab jahiliah ni pergi menyembah dan sebagainya, menjadikan sebab ibadat lah. Jadi salah seorang daripada penguasa daripada Quraisy ni dia jealous dengan orang Arab ni. Oh, dia orang ni semua pergi kat Kaabah aja. Aku nak dia orang datang kat Yaman juga. Aku pun nak ada Kaabah aku sendiri dekat Yaman ni. Maka dia pun ada buat dia punya own gereja. Jadi apabila selepas beberapa pergaduhan yang berlaku yang menyebabkan gereja di Yaman tu dikotori dan sebagainya, maka Abraha pun dia mengambil keputusan untuk menyerang kota Mekah pada tahun tersebutlah. Okay, jadi dia datang dengan ribuan tentera, dia datang ke Mekah untuk menghancurkan Kaabah. Kan? Jadi ada yang riwayat menyatakan dia ada membawa seekor gajah, ada yang menyatakan bawa 7 ekor, ada yang menyatakan 8 ekor, 9 ekor dan sebagainya lah. Tapi yang pentingnya dibawa gajah ni. Jadi gajah ni simbolik kepada tahun gajah tu lah. Jadi apabila datangnya Abraha ni untuk menyerang Kaabah, maka Allah SWT telah menghantar burung-burung ababil yang membawa batu-batu yang berapi, batu-batu yang berapi. Semua ini terdapat di dalam surah Al-Fil, iaitu surah gajah yang dibuat khas, diberikan khas dalam Al-Quran berkenaan dengan kisah ini. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di dalam tu Allah SWT dah cerita tentang kejadian yang berlaku semasa tahun gajah tersebut. Jadi burung-burung ni dia bawa batu-batu yang berapi ni dan dilontarkan kepada tentera-tentera Abraha ni, sehingga mengikut dalam Al-Quran, dalam ayat tersebut dinyatakan bahawa Allah bagi perumpamaan seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Kan kita tengok daun, bila diulat, daun tu cantik je, tapi bila dia makan dengan ulat tu, dia berlubang sana, berlubang sini, berlubang sana, berlubang sini. Jadi begitulah batu-batu yang dilontarkan kepada tentera Abraha ni sehingga mereka tidak dapat masuk ke kota Mekah, dan mereka orang kata macam kena tembak lah, berlubang sana sini. Dan ada riwayat menyatakan bahawa Abraha sendiri pun dia hidup, tetapi dia mati disebabkan perkara tersebut. Cuma dia hidup untuk beberapa ketika dan dia menyatakan, riwayat menyatakan dia nampak jantung, lubang tu kan, nampak jantung tu. Dia belum lagi mati ketika itu dan akhirnya dia matilah. Jadi ketika itu Allah SWT nak tunjukkan kekuasaan bahawa ini adalah tempat, Kaabah ni adalah tempat ibadah yang akan digunakan oleh umat Nabi Muhammad SAW sebagai tempat ibadat yang telah pun didirikan oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi ketika lahirnya baginda SAW pada tahun tersebut, ada pelbagai riwayat yang menyatakan pelbagai perkara yang berlaku. Kan? Berbagai perkara yang berlaku. Antaranya adalah isu tentang api yang terpadam. Api yang disembah oleh Majusi ni salah satu agama yang memang menyembah api. Jadi setelah beberapa tahun, puluhan tahun tidak terpadam, maka api tersebut terpadam. Ada yang menyatakan bahawa istana-istana, gerbang-gerbang di istana di beberapa negara telah runtuh disebabkan kelahiran baginda SAW. Istana Kisra ni adalah istana yang dipunyai oleh seorang yang amat besar lah ketika itu kan. Dan juga ada yang menyatakan bahawa beberapa gereja juga telah runtuh. Jadi ada banyak tafsir ulama, riwayat-riwayat yang telah menceritakan tentang sejarah mukjizat ketika baginda SAW telah dilahirkan. Jadi ini nak menunjukkan bahawa apabila baginda SAW lahir tu, lahirnya seorang yang rasul dan nabi yang amat-amat dicintai oleh Allah SWT, yang amat besar, yang telah dilahirkan sehingga pendeta-pendeta daripada agama-agama Kristian, agama-agama lain pun, mereka pun dah menunggu-nunggu kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat ni, saya ingat lagi dalam satu kisah yang saya pernah baca dulu. Jadi sahabat ni dia bukan, ketika itu dia belum lagi masuk Islam. Jadi beliau ada membawa satu makanan untuk diberikan hadiah kepada baginda SAW. Masa dia datang tu dia bawa satu, kalau tak silap saya, kurma. Dia datang, sahabat ni Salman Al-Farisi,
sebelum beliau memeluk agama Islam, maka bila dia bawa kurma tu, Rasulullah baginda sallallahu alaihi wasallam tanya dia, ini kurma apa? Dia kata ini kurma sedekah. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam kata, oh, apa ni, kami tak boleh makan. Of course lah, para rasul dan para nabi dia tak boleh makan makanan yang telah disedekahkan. Maka baginda sallallahu suruh keluarkan, pulangkan semula kurma ini kerana baginda, ataupun beri kepada orang lain kerana baginda sallallahu tidak boleh memakan kurma tersebut. Jadi maka sahabat tadi datang semula membawa kurma yang lain dan datang kepada baginda sallallahu. Baginda sallallahu tanya lagi, ini kurma apa? Maka sahabat tu kata, ini adalah kurma hadiah yang telah pun dihadiahkan kepadamu ya Muhammad. Maka baginda sallallahu pun terima kurma tersebut. Jadi apabila maka dia menghidangkan ke baginda sallallahu, maka dia tengok ada baju baginda tu dia terbuka sedikit, dia nampak mohon kenabian. Jadi kita semua tahulah yang baginda sallallahu dia ada satu tanda kenabian di antara dua bahu belakang dia ni. Dia ada satu tanda kenabian pada badan baginda SAW. Maka selepas sahabat tu melihat tanda tu yang telah dinyatakan oleh beberapa pendeta-pendeta ataupun ahli-ahli gereja, ahli-ahli agama Kristian ataupun agama lain ketika itu, maka sahabat tersebut telah memeluk agama Islam lah. Jadi banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahawa telah lahirnya seorang Rasul dan juga Nabi ke muka bumi ketika itulah. Jadi baginda SAW apabila selepas dilahirkan itu, ayah baginda SAW pun, baginda dilahirkan secara anak yatim lah. Maksudnya tiada bapa. Ada yang menyatakan bapa baginda SAW meninggal sebelum, ada yang menyatakan selepas dan sebagainya lah. Tapi yang sahihnya baginda SAW lahir sebagai anak yatim lah. Jadi baginda telah pun disusukan oleh ibu susuan dan telah dibesarkan di kalangan bukanlah orang bangsawan lah, orang-orang kampung di apa nama tu di Mekah tadi. Jadi baginda SAW ni dia daripada kecil lagi baginda suka mengembala kambing, kan? Jadi mengembala kambing ni bukanlah satu orang kata pekerjaan yang lekeh dan sebagainya. Ianya adalah satu sunnah. Saya tengok di ustaz-ustaz saya di Al-Azhar kan, saya belajar di satu tempat nama dia Tontor di Mesir. Jadi ustaz-ustaz lecturer ni walaupun mereka lecturer di Universiti Azhar, bila saya pergi rumah, rupanya dia pun ada bela kambing. Kan? Jadi mereka suka bela kambing ni. Jadi salah satunya untuk mendapatkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda SAW juga suka memakan kambing. Ni kambing ni kadang-kadang kita takut nak makan. Tambah-tambah bagi orang lelaki kan. Jadi kalau kita jaga kita punya healthy kita, kesihatan kita, insya-Allah boleh makan lah sikit-sikit kan. Ianya adalah salah satu makanan yang baginda SAW suka lah. Jadi kemudian secara ringkasnya kehidupan baginda SAW ni, baginda telah pun join satu perniagaan bersama dengan Khadijah. Jadi Khadijah ni beliau adalah seorang peniaga yang membawa barang-barangan untuk dijual ke Syam, Yaman dan sebagainya. Maka baginda Islam pun bekerja dengan Khadijah ni dan juga daripada situlah maka Siti Khadijah melihat kepada kejujuran yang ada pada baginda SAW. Jadi baginda SAW ni dia sedikit tadi nak tambah yang ketika baginda SAW dilahirkan ni, nama Muhammad ni sebenarnya adalah nama yang macam agak asing untuk orang Arab ketika itu, sebab tak ada orang yang tak banyak orang yang nama Muhammad ni. Seolah-olah seperti Allah SWT telah menyimpan nama Muhammad ni untuk baginda SAW. Jadi apabila baginda SAW dilahirkan tu, diberikan nama Muhammad.
Dan kemudian apabila melihat baginda SAW semakin besar, melihat kepada kejujuran baginda SAW, baginda SAW memang daripada kecil beliau tidak pernah seperti mana kita tahulah, tidak pernah bercakap bohong, sentiasa jujur, sentiasa ikhlas, daripada kecil lagi, kan? Daripada kecil lagi. Jadi apabila orang melihat kepada baginda SAW dengan akhlak baginda SAW tu, maka mereka memberi pelbagai gelaran, Al-Amin lah, Ahmad lah, dan macam-macam lagi nama yang telah diberi kepada baginda SAW. Dan baginda SAW sendiri di dalam hadis-hadis yang diceritakan, baginda pun ada beri gelaran kepada baginda, kepada diri sendirilah. Aku ni adalah penjaga umat, aku ini adalah orang kata pentaubat, orang yang selalu bertaubat dan juga mengajak orang lain untuk bertaubat. Jadi adalah macam-macam gelaran yang saya pun bila nak tafsir ke bahasa Malaysia tu agak ni sikitlah. Tapi pelbagai jenis gelaran yang telah diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di atas akhlak. Jadi kita pun macam kita kat kampung jugalah. Kadang-kadang kita tengok orang tu pendek, kita panggil oi pendek. Kadang-kadang kita tengok orang tu panjang, oi panjang, kita panggil macam-macam nama panggil. Anak menantu itu, menantu ini dan sebagainya. Jadi gelaran kepada baginda SAW juga diberi, tetapi semuanya gelaran-gelaran yang baik-baik. Jadi di atas gelaran-gelaran itulah, di atas akhlak baginda SAW daripada kecil tu, maka Khadijah ni adalah isteri baginda SAW yang pertama ni, melihat maka dia sangat tertarik dengan baginda SAW dan akhirnya baginda SAW telah berkahwin dengan Khadijah bin Khuwailid dan juga mereka telah hidup bersama sehingga orang kata di akhir kehidupan Khadijah tadi, iaitu isteri baginda SAW yang pertama. Beliau adalah isteri yang mana baginda SAW amat cintailah. Ini dah jadi macam cerita romantik lah pula. Baginda SAW ni sebenarnya amat romantik dengan para isteri dan sebagainya. Mereka selalu, baginda SAW ni mempunyai lebih kurang dalam, selepas Khadijah tu ada lagi isteri yang lain yang baginda berkahwin. Semua sekali lebih kurang dalam 13 orang isteri, dan juga baginda SAW dia suka bermain melawak dengan para isteri baginda SAW. Pada satu ketika baginda, ada saya terbaca dalam satu kisah dulu di zaman baginda SAW pernah berlumba lari dengan Aisyah. Jadi pada zaman dulu tu permainan dia macam-macam lah, benda yang pelik-pelik dan sebagainya. Jadi baginda SAW dia memang sangat suka untuk bergurau senda dengan para isteri baginda SAW. Okay. Jadi baginda SAW ini selepas berkahwin dengan Siti Khadijah, maka baginda SAW mulalah Allah SWT telah tunjukkan sedikit demi sedikit tentang tanda-tanda kerasulan yang baginda SAW akan terimalah. Maka setelah beberapa ketika kita pun tahu ketika umur baginda SAW dalam lebih kurang dalam 40 tahun, maka Allah SWT telah pun menyampaikan kerasulan kepada baginda SAW. Baginda SAW ni dia, bila dia hidup di perkampungan kan, maka dia juga adalah seorang yang ummi. Yang ummi ni maksudnya yang tak tahu membaca, tak tahu menulis. Jadi apabila, kalau kita ni, orang kata orang pandai ni, orang bangsawan, orang yang berpelajaran kan. Jadi dia nak reka agama apa yang dia suka. Kan? Dia boleh membuat ayat-ayat yang menarik untuk menarik orang. Tapi baginda SAW ni, dia hidup, dia dilahirkan, ini hikmah tentang kehidupan baginda SAW ni. Dia dilahirkan ni tanpa bapa. Tak ada orang pun yang mengajar dia untuk membaca ataupun menulis dan sebagainya. Dan juga beliau juga tak adalah macam orang bangsawan yang pergi ke, macam zaman sekarang ni kita panggil pergi universiti kan, pergi kolej dan sebagainya. Tetapi baginda membawa satu risalah, iaitu ayat suci Al-Quran yang sangat-sangat cantik bacaannya, penulisannya, perkataannya, sehingga kebanyakan Arab mereka
mereka berasa takjub. Takjub ni macam kita panggil apa bahasa Melayu, tertarik ataupun rasa pelik lah dengan ayat-ayat yang diungkapkan oleh baginda SAW itu ayat-ayat Quran lah. Untuk seorang yang ummi, seorang yang tidak tahu membaca dan juga menulis. Jadi itu menunjukkan bahawa seorang yang itu sebenarnya adalah tanda-tanda kerasulan baginda SAW. Iaitu bila membawa ayat Quran ni, apabila dibacakan setelah mendapat wahyu tu, apabila baginda SAW baca ataupun sahabat-sahabat baca, maka ianya menjadi satu yang amat, sebab dia lebih sedap dibaca daripada syair-syair Arab pada ketika itu. Ya. Sehinggalah pada hari inilah sebenarnya kan, sehingga pada hari ini kita dengar Al-Quran pun kita rasa sejuk kan, dengar orang kata Imam Mekah baca ke ataupun qari-qari ustaz-ustaz baca pun, kita sendiri yang baca pun kita rasa amat-amat takjub ataupun amat-amat berasa gembira dengan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Kagum, terima kasih cikgu-cikgu sekalian, sebab saya ni bukanlah cikgu, bahasa saya ni lama sangat duduk di Mesir kamaknya. Jadi ketika baginda SAW berumur 40 tahun, kita semua tahulah yang mana baginda menjadi rasul. Selepas pada itu, saya rasa dalam 23 tahun baginda menjadi rasul, baginda mempunyai pelbagai dugaan dan cabaran yang telah diterima oleh baginda SAW. Baginda hidup di Mekah selama 13 tahun. Dan 13 tahun di Mekah ni bukannya sekejap kan. Baginda dihina, dimaki, dibaling batu, dibuat macam-macam, sehinggalah Allah SWT telah pun mengarahkan baginda SAW berhijrah ke kota Madinah, kan? Ke kota Madinah. Jadi apabila sampai di kota Madinah, baginda duduk di sana sehingga akhir selama 10 tahun lagi di kota Madinah. Okay? Dan juga baginda SAW wafat pada umur 63 tahun. Okey. Selain daripada itu, mungkin saya nak cerita sikit tentang kepribadian secara fizikal baginda SAW ni. Jadi ada satu hadis ni saya nak baca sekejap saya ambil daripada satu buku ni yang diberi nama sebagai Syama'il Al-Muhammadiyah yang dituliskan oleh Imam Tirmizi. Jika cikgu-cikgu sekalian ingin mengetahui tentang fizikal ataupun kehidupan baginda SAW ni, maka bolehlah juga beli buku ni. Dia sebenarnya ada pelbagai jenis terjemahan, ada pelbagai jenis cetakan dan sebagainya lah. So saya ambil yang terjemahan bahasa Malaysia. Saya ada yang bahasa Arab. Ambil terjemahan bahasa Malaysia ni sebab saya punya bahasa ni agak fail sikit. Tak pandai sangat. Jadi saya nak tengok ada punya terjemahan dalam bahasa Melayu lah. So ada satu hadis ni saya nak share daripada Ali bin Abi Talib, bercerita mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mafhumnya, saya baca mafhumnya lah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Jadi dia bukanlah orang kata bila kita tengok orang tu kita nampak dia tinggi kan. Ataupun kita tengok seorang tu nampak dia rendah. Macam saya ni ketika dia rendah sebenarnya. Jadi baginda dia tidak terlalu tinggi dan tidaklah terlalu rendah. Bermaksud dia macam sedang-sedang saja, macam elok-elok saja. Baginda bertubuh sederhana dalam kalangan kaumnya. Di antara semua kaum, baginda punya ketinggian itu adalah sederhana. Rambutnya tidak kerinting bergulung dan tidak juga lurus kaku. Jadi kalau orang-orang Arab ni, kalau tuan-tuan pernah pergi ke negara Arab seperti Mesir dan sebagainya, kebanyakannya mereka ni rambut dia kerinting, kebanyakan kerinting. Kalau rambut lurus ni macam orang Malaysia, Asia ni dia banyak lurus kan. Ada jugalah yang kerinting. Tapi majoritinya ataupun kebanyakannya kalau Arab dia kerinting, kalau kita kebanyakannya adalah lurus. Jadi baginda SAW ni dia tidaklah terlalu kerinting dan tidak juga terlalu lurus. Melainkan ikat beralun.
ikat yang beralun. Jadi ada setengah riwayat lain yang menyatakan bahawa baginda SAW ni dia punya rambut dia ni dia belah tengah ni. Kadang-kadang saya tengok ada juga beberapa orang ustaz dia belah rambut tengah. Maka mungkin dia nak ikut sunnah baginda SAW. Saya ni tak berambut masalahnya. Jadi dan juga baginda punya rambut ni dia hitam, sama seperti bulu kening, sama juga seperti mata baginda SAW, semuanya berwarna hitam sebab baginda SAW ni dia kulit dia amat putih. Jadi bila hitam tu dia macam sangat cantik lah, handsome lah kita panggil. Jadi rambut baginda SAW ni dia panjang sehingga ke bahu dan juga ataupun menyentuh bahu lah, bukanlah sampai penuh ke bahu ni, tapi dia menyentuh sedikit bahu dan menyentuh dia punya cuping ataupun anak telinga di bawah ni. Kemudian Ali radhiyallahu ta'ala, Sayyidina Ali menceritakan lagi, badannya tidak gemuk, bentuk wajahnya tidak bulat tetapi membujur. Jadi baginda Islam bukanlah gemuk, dia seorang yang berbadan sasa dan juga bentuk mukanya juga wajah baginda Islam ni adalah tidaklah terlalu bulat, dia seperti ada sedikit membujur. Kemudian Sayyidina Ali ada menceritakan lagi, kulitnya putih kemerah-merahan. Kulit baginda SAW adalah amat putih, kemerah-merahan. Kalau kita nak ikut sunnah kulit ni susah lah kan. Sebab kita punya kulit ni pelbagai berbeza. Kan? Tapi seperti mana yang dinyatakan dalam Al-Quran bahawa Muhammad ni adalah manusia seperti kita. Dia juga ada dia punya kulit dia, kita juga ada kita punya kulit yang tersendiri. Matanya hitam, pekat dan bulu matanya lentik. Mata dia hitam, pekat. Ini dalam kebanyakan riwayat-riwayat oleh para sahabat yang saya baca, semuanya menyatakan tentang mata baginda SAW. Sebab bila dia cakap, mereka melihat kepada mata tu, dia tengok mata tu hitam. Maksudnya nampak jelas, seperti seolah-olah dia memakai, dia punya bulu mata tu, mereka boleh nampak seolah-olah baginda memakai celak ketika itulah. Dan celak ni juga adalah salah satu sunnah baginda SAW. Baginda suka memakai celak untuk lelaki, terutamanya sebelum baginda SAW tidur lah. Okay? Dan bulu matanya lentik. Tulang sendinya gagah dan kuat. Jadi bila kita melihat baginda SAW, kita boleh tahu yang tulang dia adalah gagah dan kuat dan bahunya juga bidang. Badannya bersih daripada bulu dan rambut. Tetapi baginda memiliki bulu lebat yang memanjang daripada dada sampai ke pusat. Telapak tangan dan kakinya juga terasa amat tebal. Jadi apabila para sahabat bersalaman ataupun memegang tangan baginda SAW ni, mereka dapat merasakan yang ianya adalah tebal. Kemudian Sayyidina Ali menceritakan lagi, apabila Rasulullah SAW berjalan, ini cara baginda SAW berjalan. Pergerakannya kelihatan tegap. Dia berjalan tu nampak seperti orang kata mantap lah, tegap lah. Iaitu kakinya diangkat dengan kekuatan seolah-olah baginda sedang turun ke lereng yang curam. Jadi ada setengah orang dia berjalan tu orang kata macam jalan malas. Macam mengheret kaki kan. Jadi dia punya kaki tu berjalan pun slow je. Tidak nampak mantap, kemantapan seseorang tu lah. Seperti seorang pahlawan. Jadi dalam banyak hadis saya tengok kisah-kisah tentang baginda SAW. Mereka menceritakan benda yang sama yang diceritakan oleh Ali. Iaitu dia mengangkat kaki dia memijak tanah tu dengan dengan mantap, dengan tegap lah. Dan juga bila baginda SAW tu seolah menceruni, seolah turun bukit tu, iaitu baginda SAW ni dia berjalan dengan cepat. Kan? Dia berjalan ni bukanlah orang kata terlalu relax, dia bukanlah kata macam membuang masa ke apa. Baginda SAW ni berjalan dengan laju, dengan mantap. Saya pergi di Jepun kan, saya tengok orang sana berjalan bila waktu siang tu, waktu bekerja tu, laju sungguh. Kan? Tak bercakap, tak apa, duduk dalam kereta api senyap. Mereka fikir dalam kepala mereka kerja. Kehidupan dia adalah kerja. Jadi baginda Muhammad SAW ni, dia kehidupan dia penuh dengan memikirkan umat. Kan? Bila berjalan tu, baginda SAW dia kebanyakan adalah melihat ke bawah lah, melihat tanah. Dia tak suka melihat ke atas. Nampak seperti macam orang yang belagak dan sebagainya kan. Baginda hanya melihat ke bawah dan baginda hanya memikirkan tentang umat baginda SAW. Jadi itu yang dimaksudkan dengan apabila Rasulullah SAW berjalan, pergerakannya kelihatan tegap, iaitu kakinya diangkat dengan kekuatan
seolah-olah baginda sedang turun ke lereng yang curam. Apabila baginda berpaling, Sayyidina Ali berkata lagi, apabila baginda berpaling, kedua-dua bahunya berpaling serentak. Jadi dia bukan bila orang panggil dia ya Muhammad, macam kita kan orang panggil Ilyas, kita tengok macam tu je, nak apa? Kan? Jadi baginda dia tak macam tu. Dia apabila dia pusing tu, maka baginda SAW juga pusing dengan semua badan dia sekali. Maksudnya baginda nak memberi fokus kepada orang yang bertanya, yang ingin bercakap dengan baginda SAW. Okay? Iaitu seluruh badannya turut berpaling. Itu seluruh badan baginda SAW turut berpaling. Di antara kedua-dua bahunya terdapat khatamun nubuwah. Ini yang telah di mention di dalam banyak riwayat yang menyatakan bahawa di antara kedua bahu baginda di belakang ni terdapat tanda kerasulan baginda SAW yang kita panggil dia sebagai khatamun nubuwah, iaitu tanda kenabian bagi para nabi. Jadi di situ kebanyakan hadis riwayat menyatakan ianya seperti berbentuk seketul daging yang terkeluar. Ada yang riwayat yang menyatakan berbentuk seperti telur burung puyuh, berbentuk seperti bujur, berbentuk hampir serupa dengan dirham dan macam-macam lagi riwayat yang menyatakan. Tetapi ini seperti satu kulit ataupun isi yang terkeluar yang kita boleh nampak kesannya di antara kedua bahu baginda SAW. Dah berapa lama saya cakap, saya pun tak ingat dah. Jadi itu antara apa yang diceritakan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ada berkata lagi, Rasulullah SAW seorang manusia yang hatinya paling pemurah, iaitu Rasulullah SAW paling berlapang dada. Jadi kebanyakan dalam riwayat saya baca, dia ada menyatakan bahawa baginda SAW ni berlapang dada. Berlapang dada ni, kalau kita ikut direct translation ni, maksudnya dada dia lapang lah. Tetapi ulama mentafsirkan daripada ayat tersebut, baginda SAW ni adalah dikira sebagai seorang yang amat-amat pemurah. Dan tidak pernah berkeluh kisah atas sikap penyiksaan oleh kaumnya. Sebab kita tahu di awal kerasulan baginda SAW, baginda disiksa oleh kaumnya dengan pelbagai jenis cara, tetapi baginda tidak pernah berkeluh kisah. Saya lihat juga seperti mana cikgu-cikgu kan di sekolah, saya tengok mereka tuan-tuan cikgu-cikgu ni berkorban pagi, petang, siang dan malam kan. Dan juga itu juga adalah salah satu amalan bersabar di atas semua keluhan ni adalah satu amalan yang baik, iaitu salah satu sifat baginda SAW. Baginda adalah orang yang kata-katanya paling jujur. Of course lah, jadi baginda SAW ni jujur. Jujur ni kalau tak betul, tak betul. Kalau betul, betul. Saya baca ada satu sahabat ni, dia bertanya kepada baginda SAW, ya Rasulullah, adakah antara aku dengan Abu Bakar ni yang mana lebih baik? Jadi baginda SAW kata, Abu Bakar lebih baik. Baginda secara jujurnya cakap, Abu Bakar lebih baik. Sahabat ni tanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana pula di antara aku dengan Sayyidina Umar? Baginda SAW menjawab, Sayyidina Umar adalah lebih baik. Jadi sahabat ni tanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana pula di antara aku dan juga Uthman? Baginda SAW menjawab, Uthman adalah lebih baik. Jadi dalam hadis tu, sahabat tu terus stop bertanya. Sehingga sahabat tu kata, aku rasa menyesal pula tanya. Jadi baginda SAW seorang yang amat jujur. Jadi kalau benda tu betul, maka baginda akan cakap walaupun pahit dan sebagainya. Maka sebab itulah apa yang kerana baginda SAW ni akan menyampaikan dakwah, wahyu daripada Allah SWT. Jadi kerana itulah baginda mahu umat dia mengikut setiap langkah yang sunnah-sunnah baginda SAW. Okay. Sedikit lagi dalam hadis dan riwayat oleh Ali ni, dia kata manusia yang perangainya paling lembut dan paling ramah dalam pergaulan. Sesiapa yang melihatnya buat pertama kali ataupun secara tiba-tiba, pasti hormat dan segan kepadanya. Sesiapa yang berkenalan dengan baginda, tentu mencintainya. Jadi, walaupun pertama kali kita lihat, kita rasa kagum dengan baginda SAW mengikut riwayat dan juga
pertama kali kita melihat baginda SAW, kita akan terus jatuh cinta dengan kehebatan, dengan akhlak oleh baginda SAW. Dan ini terdapat di kebanyakan hadis yang saya baca berkenaan dengan rupa baginda SAW dan akhlak ni. Ramai yang bila menyatakan bila baginda SAW ni duduk di antara para sahabat, maka kita boleh nampak baginda SAW ni lain daripada sahabat-sahabat yang lain. Dia seorang yang amat akhlaknya, cara bercakap, cara berjalannya, kita nampak perbezaan daripada orang-orang yang berada di sekeliling dengan baginda SAW. Jadi saya rasa itulah sedikit saya nak cerita tentang, nak berkongsi tentang fizikal baginda SAW ni. Sebab apabila kita bila kita beriman dengan baginda SAW ni, kita kena tahu orang yang kita cintai, orang yang kita percayai, orang yang kita ikut selama ini. Cara makan baginda SAW, cara minum, cara duduk dan sebagainya, fizikal rupanya. Daripada situ iman kita ni barulah semakin bertambah kan. Kita rasa keimanan kita itu semakin bertambah. Seolah-olah macam ustaz saya selalu cakap lah, ustaz saya kata, kalau kita minat kereta kan, contohnya saya minat kereta Ferrari lah kata. Bila minat kereta Ferrari ni, saya hari-hari saya sebut kereta Ferrari. Jumpa kawan pun sebut Ferrari. Nak masuk bila masuk internet nak Google pun Google Ferrari. Kita pun kalau kita minat basikal, contohnya saya tengok hari ni dekat Putrajaya, saya duduk di Putrajaya, ramai orang minat nak beli basikal. Bila beli basikal ni, bila masuk Lazada pun basikal, masuk Shopee pun basikal, pergi kedai pun kedai basikal. Jadi orang bila sebut basikal hari-hari, maka kecintaan dia terhadap basikal tu semakin bertambah-tambah. Dan hari ni aku ingat aku nak beli beg Gucci lah. Aku ingat aku nak beli beg Bonia lah, atau jenama-jenama yang besar kan. Jadi bila hari-hari kita sebut, maka cinta kita tu semakin tinggi. Jadi tentang baginda SAW ni pun kita kena selalu sebut tentang nama baginda SAW dan juga tahu tentang kisah kehidupan baginda SAW. Jadi antaranya adalah dalam satu Quran, ayat Quran meminta kita untuk banyakkan selawat ke atas baginda SAW. Dan ada juga hadis yang baginda SAW meminta kita untuk banyakkan selawat ke atas baginda dan juga keluarga baginda, dengan harapan kita mendapat pahala yang banyak, ganjaran yang banyak. Dan juga ada satu hadis baginda SAW kata, kalau kita berselawat kepada baginda SAW, maka kita akan mendapat pengampunan kepada dosa-dosa kita. Jadi barulah kecintaan kita, keimanan kita insya-Allah akan semakin bertambah. Okey. Tuan-tuan masih bersama saya lagi? Kemudiannya saya ingin juga berkongsi tentang akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam dan dalam kehidupan baginda sallallahu ni lah salah satunya tentang, mungkin saya nak cerita sikit tentang bagaimana Rasulullah makan dan juga minum lah. Saya baca juga dalam kisah-kisah dan juga terdapat di dalam Syama'il ni. Salah satu sifat baginda sallallahu alaihi wasallam ni, baginda sallallahu dia ada lauk-lauk kesukaan, makanan-makanan kesukaan baginda. Saya lihat ada banyak hadis oleh baginda sallallahu yang menceritakan tentang cuka. Tadi kita cerita pasal kambing kan. Saya tengok banyak orang komen pasal kambing. Ada yang mula nak bela kambing, nak buka kedai kambing, dan mungkin hari ini tuan-tuan bolehlah beli kambing panggang dan jangan lupa deliver ke rumah saya. Tetapi sini juga saya nak share tentang lauk-lauk lain. Selain daripada kambing ni, apa lagi sebenarnya kegemaran baginda sallallahu alaihi wasallam? Kan? Antara hadis yang saya baca tadi, saya beritahu, saya melihat yang baginda SAW selalu sebut, iaitu adalah cuka. Cuka ni tak kisahlah cuka daripada apa pun,
Of course, di zaman baginda SAW tu banyak cuka daripada buah tamar lah. Tapi tak kisah daripada anggur ke apa ke. Uh, cuka ni baginda adalah satu makanan yang disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada satu hadis yang saya baca tu, baginda SAW kata, jika dalam satu rumah tu tak ada cuka, seolah-olah rumah tu tak ada makanan. Kan? Maksudnya makanan tu tak komplit. Ataupun lauk-lauk yang kita makan hari-hari tu tak komplit. Maka begitu sukanya baginda SAW kepada cuka ni, dan ada juga hadis yang baginda SAW menerangkan sedikit tentang kelebihan cuka ni. Jadi saya lihat cuka ni juga ada kebaikannya, khasiatnya untuk kita. Saya tak pastilah waktu sekarang ni, kalau konteks kita orang Melayu ni kan, cuka ni kita buat apa yang saya tahu, kita buat acar lah kan, yang saya tengok pergi kenuri kahwin ke, kenuri apa ke. Maka kalau ada acar cuka tu, saya pun suka sebenarnya acar tu sebab ada cuka kat dalam tu. Jadi kalau dia tak semestinya kita makan setiap lauk tu ada cuka kan. Tetapi kalau ada sedikit, kita jadikan dia sebagai sunnah kan. Mungkin dalam seminggu sekali, sebulan sekali tu kita buatlah makanan sedikit daripada cuka ni. Sekurang-kurangnya kita dapat mengamalkan sunnah baginda SAW. Kita tak tahu tuan-tuan kan. Sunnah ni maksudnya amalan baginda SAW ni kita tak tahu yang mana yang akan membawa kita kepada syurga. Mungkin disebabkan hanya memakan cuka tu, Allah SWT akan redha dengan kita, dengan amalan kita, dengan niat kita yang ingin mengikut jejak langkah baginda SAW. Jadi cuma cuka ni yang saya tahu acar je lah, acar timun lah. Ataupun kalau tuan-tuan ada resepi-resepi lain, jangan lupa kongsi dekat komen ke kat mana-mana ke, so saya pun boleh pergi kedai sekali lagi boleh order apa jual makanan daripada cuka lah. Jadi sekurang-kurangnya mungkinlah sekurang-kurangnya kita boleh simpan sedikit cuka di dalam rumah kita lah. Mungkin kita boleh dapat pahala sunnah baginda SAW. Okay. Apa ni? Tapi kalau muka mencuka tu lain lah. Muka mencuka tu lain. Muka mencuka tu bukan sunnah baginda SAW. Jangan muka mencuka. Jadi salah satu lagi akhlak baginda SAW ni, baginda suka senyum. Saya tengok banyak riwayat yang menyatakan sahabat-sahabat ni, dia kata bila lihat muka baginda SAW ni, baginda sentiasa tersenyum. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang kan, baginda tersenyum. Jadi ketawa baginda tak ada ketawa macam kita kan. Saya ni lah terutama sekali kan. Kalau gelak tu Masya Allah. Kalau tengok cerita Mr. Bean tu, gelak tu teruk. Jadi baginda punya gelak tu, tawa baginda tu kecil. Dan kebanyakannya hanya senyum. Dan senyum baginda SAW tu kadang-kadang nampak sahabat boleh cerita tentang gigi-gigi baginda SAW yang jarang, yang cantik, yang putih tu bersinar seperti mutiara ketika baginda SAW senyum. Ketika baginda SAW berada dalam keadaan yang amat-amat gembira. Jangan mencuka muka ataupun siram muka kat muka orang. Kesian suami isteri. Jadi selain daripada cuka, saya juga baca riwayat yang menyatakan baginda juga antara favourite baginda SAW adalah labu. Jadi saya tengok ada sahabat-sahabat yang menceritakan bila dia buat lauk ni, mereka akan tengok apa favourite baginda SAW. Dua benda, kambing dan labu. Jadi bila dia masak tu, ada kambing dan juga ada labu, ataupun masak dalam satu lauk yang sama lah. Dan apabila baginda SAW ni, dia tak pernah komplain. Dia pun tak pernah cerita, dia pun tak pernah cakap, wih bestnya ni, aku suka ni, atau sebagainya lah. Baginda SAW ni, dia orang tengok daripada perilaku baginda SAW. Bila dia duduk datang ke rumah nak makan tu, dia tengok bila ada labu tu, dia tengok baginda SAW ambil labu tu banyak sikit. Mana-mana ada labu dia kutip-kutip, dia letak dalam pinggan dia makan. Jadi ini bermaksud baginda SAW ni dia amat menyukai labu. Jadi para sahabat ni bila nak masak dia dah tahu dah. Favorite baginda SAW adalah kambing dan juga labu. Jadi mungkin bila ada masa hari ini tuan-tuan dah mula boleh Google resepi
Cuka dan juga labu. Kan? Ni soalan simpan janggut sunnah Rasulullah dan panjang mana baginda SAW. Jadi apa janggut memanglah sunnah baginda SAW. Baginda SAW dia menyimpan janggut, menyimpan janggut. Jadi panjang mana tu sebenarnya ada perbezaan riwayat oleh para sahabat dan juga ulama-ulama lah. Jadi secara majoriti ulama menyatakan baginda SAW simpan janggut ni satu, orang kata satu tangan, satu tapak tangan ni kalau kita letak sini kan, maka dia tak lebih daripada apa yang ada di bawah ni lah. Okay. Jadi apa nama tu, jadi ada khilaf tentang gunting janggut ataupun mencukur janggut ni. Majoriti ulama kata kalau ikut mazhab Hanafi memang haram untuk potong janggut. Syafi'i kata boleh, tidak ada masalah. Untuk kita trim dan sebagainya tidak ada masalah. Jadi saya pun nak mengamalkan sunnah, saya simpanlah sikit janggut. Janggut ni juga dia macam orang kata apa, ustaz saya bagi tahu lah di Pakistan dulu, dia kata janggut ni seolah-olah seperti break. Macam break. Kopiah pun dia macam break. Break ni bermaksud apabila kita nak buat satu perkara maksiat ataupun satu perkara yang tak sepatutnya kita buat, bila orang tengok, bila ada janggut ni dia macam satu break. Oi, nanti orang tengok kita ni dah lah berjanggut, dah lah berkopiah kan. Takkan kita nak buat perkara-perkara yang maksiat. Jadi dia macam satu break. Takkan aku nak berbohong, takkan aku nak itu dan ini. Jadi dia macam, ini ustaz saya lah bagi tahu kan. Jadi apa, itu adalah salah satu hikmah sunnah baginda SAW. Dan itu juga menunjukkan perbezaan kita dan juga agama-agama yang lain. Okay? Dan juga dia nampak, orang kata apa, baginda SAW kan zaman baginda SAW banyak berperang. Jadi orang berperang ni tak menunjukkan kegagahan seseorang tu, salah satunya dengan menyimpan janggut lah. Okay? Bukan kata tak simpan janggut tak boleh. Tuan-tuan kalau nak simpan janggut pun boleh. Handsome juga apa. Okay. Cerita pasal makan pula pagi ni. Sedikit lagi saya nak tambah tentang apa nama tu, makanan kegemaran baginda SAW. Saya juga ada baca dalam beberapa riwayat yang menyatakan bahawa antara kegemaran makanan baginda SAW ni adalah seperti mana yang kita semua tahu, iaitu madu. Madu juga adalah madu dan kurma ni dua benda yang baginda SAW suka makan. Jadi madu tu terdapat banyak khasiat hingga dinyatakan di dalam ayat suci Al-Quran, kan? Fi butuni, di dalam Al-Quran tu dia dah cerita tentang madu ni dikeluarkan daripada lebah, yang mana lebah ni dia ada dua perut. Di dalam Al-Quran ni ada cerita yang mana lebah ni dia ada dua perut. Satu perut untuk menyimpan makanan yang dia makan, dan satu lagi perut khas untuk menyimpan madu. Dia tak sama dengan makanan yang dia simpan kat dalam perut dia lah. Jadi dia ada dua kantung yang berbeza. Sehingga kan saintis-saintis daripada Europe pun, kalau tuan-tuan boleh Google baca pun, tuan-tuan tahulah yang mana apa baru-baru ni je, dalam zaman-zaman akhir-akhir zaman ni barulah mereka dapat buktikan tentang kesahihan Al-Quran tu yang menyatakan bahawa madu ni dia ada satu kantong khas di dalam apa nama lebah ni yang menyimpan madu. Jadi madu itu adalah sunnah baginda SAW, diceritakan banyak dalam hadis dan juga Al-Quran kebaikan madu. Cuma di sini saya mungkin nak kongsi sikit lah kot, sebab saya berada dalam industri halal ni. Bila saya melihat setengah-setengah orang tu ditulis itu makanan sunnah, kan? Bila jual produk dia tulis makanan sunnah, kan? Bila kita tulis makanan sunnah ni maksudnya perbuatan baginda SAW makan, cara makan dan cara minum dan sebagainya lah. Bila diguna perkataan sunnah tu kadang-kadang orang keliru, kan? Sedangkan madu tu mungkin sedikit je dalam tu. Mungkin kita buat satu kek yang besar, kita letak sedikit madu, kita panggil kek sunnah. Jadi akhirnya kita melihat kadang-kadang dia dah jadi macam satu objektif untuk marketing, untuk bisnes. Kalau Muslim buat, Muslim yang jual tu saya nampak okey lagi lah kan sikit. Tetapi saya juga melihat bila kita buat audit untuk halal dan sebagainya, saya tengok ada juga syarikat-syarikat yang bukan Islam
yang menggunakan, yang letak madu kemudian ataupun badam ataupun kurma, kemudian ditulis itu makanan sunnah kan. Jadi saya lihat mungkin ada di situ ada macam, bukanlah kata nak menggunakan agama, tetapi mungkin salah faham sendiri daripada owner syarikat ke tentang bagaimana yang dimaksudkan dengan makanan sunnah ni. Jadi itu yang kita kena betul-betul faham lah. Jadi untuk mohon sejahalan ni memang kita tak benarkan letak perkataan makanan sunnah ni sebab kita takut benda tu boleh disalah guna oleh produk-produk tertentu ataupun syarikat-syarikat tertentu. Tapi walau bagaimanapun, pendek cerita, madu ni adalah sunnah baginda SAW, dan juga sekali-sekala apa salahnya kita simpan madu di rumah ataupun kita beli madu. Beli madu ni maksudnya madu makanan lah ya, bukan madu yang lain. Jadi guru-guru lelaki ni dia ada banyak idea-idea ni, terjemahan madu ni. Jadi salah satu lagi mungkin yang terakhir kot saya share kan, ada beberapa lah makanan kegemaran baginda SAW. Yang ni yang saya nak share ni yang mana yang saya lihat terdapat di dalam hadis, ada riwayat-riwayat. Mungkin yang the last one saya tengok satu hadis tu baginda SAW menceritakan tentang zaitun, minyak zaitun kan. Zaitun ni olive lah. Jadi dalam satu hadis tu saya baca, saya tak ingatlah hadis tu dia punya terjemahan tepat dia lah. Tetapi dalam mafhum dia, baginda SAW kata makanlah zaitun ini dan gunakanlah ia gunakanlah minyak daripada minyak zaitun, kerana zaitun itu adalah daripada pokok yang telah diberkati. Pokok yang diberkati. Jadi apa yang dimaksudkan oleh baginda SAW sebagai pokok yang diberkati ini sebenarnya telah pun diceritakan, telah pun terdapat di dalam Al-Quran berkenaan dengan pokok zaitun. Zaitun ni banyak disebut dalam Al-Quran. Salah satunya yang mungkin saya nak share, Allah SWT ada berfirman bahawa ada satu ketika Allah SWT menceritakan tentang cahaya kekuasaan Allah SWT. Cahaya kekuasaan ni dia sangat-sangat terang. Seperti mana kita buka lampu kat dalam rumah kita, kalau kita buka satu lampu, terang dia lain. Kita buka dua lampu, terang dia lain. Jadi kalau kita buka spotlight, terang dia lain. Macam dekat stadium. Jadi Allah SWT bagi perumpamaan ketiga zaman itulah, zaman dulu ni, perumpamaannya seperti satu cahaya yang sangat terang, yang mana cahaya api ni disinari oleh menggunakan minyak daripada pohon yang diberkati, iaitu pohon zaitun. Jadi Allah SWT sebut yang pokok zaitun ni adalah pokok yang diberkati. Jadi daripada situ maksudnya buah zaitun, minyak zaitun juga adalah minyak yang diberkati. Tuan-tuan, berkat ni bukan satu benda yang mudah yang kita nak dapat. Kita mahu seluruh kehidupan kita diberkati kan? Kita mahu seluruh kehidupan kita diberkati. Kalau kehidupan kita tak berkat, kita pun tahulah macam-macam perkara terjadi. Kan? Kehidupan kita tidak berkat. Mungkin kita punya gaji, kita punya duit, kita punya kehidupan kita suka mengata ke orang ke apa ke, akhlak-akhlak kita tu boleh menyebabkan kehidupan kita tidak berkat. Kan? Kita juga ada buat kesilapan, of course, dan juga kita sentiasa memohon maaf dan juga bertaubat dengan Allah SWT. Dan dalam masa yang sama, kita mahu kehidupan kita sentiasa diberkati. Jadi salah satu caranya adalah mencari makanan yang halal, makanan yang baik, makanan yang sihat. Dan juga kita mahu mencari makanan yang sunnah-sunnah ataupun yang dipilih oleh baginda SAW yang telah disebut dalam Al-Quran. Antaranya adalah zaitun ni yang diberkati, supaya kita mahu kehidupan kita juga diberkati daripada makanan-makanan yang telah diberkati oleh agama, oleh baginda SAW dan juga yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi untuk tu
makanan-makanan yang saya sebut tadi seperti zaitun, seperti cuka, seperti kambing, ni kambing ni sedap ni, dan juga kurma dan sebagainya ni, maka kita boleh kadang-kadang sekali-sekala kita boleh amalkan, kita boleh guna dalam masakan kita. Niat kita untuk selain daripada nak kenyang, niat kita adalah untuk mengamalkan sunnah baginda SAW. Manalah tahu dengan niat-niat tersebut, kehidupan kita akan lebih baik, kesihatan kita juga akan menjadi lebih baik. Okey? Panjang lebar pula saya cerita tentang makanan yang disukai oleh baginda SAW. Ada sedikit saya nak cerita tentang cara makan baginda SAW. Alang-alang sebut pasal makanan ni, mungkin saya boleh nak kongsi sedikit tentang cara makan baginda SAW. Ada banyak hadis yang saya tengok, saya baca diriwayatkan oleh para sahabat yang menyatakan baginda SAW ni, dia di rumah dia tak ada meja makan. Di rumah dia tidak ada meja makan. Jadi baginda makan di bawah, di lantai lah. Tetapi bukan bermaksud di sini kita tak boleh makan di atas meja ataupun di dalam pinggan dan sebagainya. Boleh, tidak ada masalah. Dan ni baginda SAW dia nak menunjukkan bahawa kalau seseorang itu Muslim, kalau iman dia kuat, walaupun dia orang miskin, walaupun dia tak mampu ada meja kat rumah dia, itu bukan bermaksud dia adalah seorang yang dihinai di dalam agama. Baginda nak menunjukkan akhlak-akhlak yang baik ni supaya orang yang miskin pun boleh beramal, boleh mengikut jejak langkah baginda SAW. Orang yang kaya pun, bangsawan pun boleh mengikut jejak langkah baginda SAW dengan cara dia. Bagaimana pemurahnya baginda SAW, bagaimana baginda SAW telah infak, telah memberi harta dia kepada di jalan Allah SWT. Jadi itu sebenarnya semua yang baginda buat ni adalah salah satu teladan kepada kita. Jadi di rumah baginda SAW ni, mengikut banyak riwayat yang saya baca, dia tidak ada meja makan. Baginda suka duduk di bawah dan juga baginda makan, dia tak makan seorang-seorang, dia akan makan bersama dengan keluarga dia ataupun para sahabat lah. Okay? Dan juga of course baginda dalam banyak hadis baginda meminta untuk membaca bismillah ketika makan, sebelum kita makan. Dan juga ada hadis yang menyatakan doa-doa yang telah dibaca oleh baginda SAW. Jadi saya rasa cikgu-cikgu semua of course lah tahu dan juga selalu mengajar kepada anak-anak murid tentang membaca doa makan ataupun sekurang-kurangnya membaca bismillah supaya makanan yang kita makan itu diberkati. Kita mahu kehidupan kita ini juga sentiasa diberkati. Dan juga salah satu riwayat, bukan satu riwayat lah, banyak riwayat yang saya baca, ini mungkin ada orang tahu, mungkin tak tahulah. Baginda SAW ni dia makan dengan tangan dan dia menggunakan 3 jari. Ni jari ibu jari ni yang selepas ni saya di tengah dan di antaranya lah. Nama jari ni saya ni, minta maaf lah cikgu-cikgu sekalian, bahasa Melayu saya ni kurang sikit. Banyak duduk di luar di Pakistan dengan Mesir, so lupa sekolah pun sampai darjah berapa je. Jadi ketiga-tiga jari ni adalah jari kegemaran baginda SAW. Setiap kali baginda makan, dia akan guna 3 jari ni lah. Saya baca juga ada satu riwayat yang menyatakan, saya tak ingat benda tu hadis ataupun qaul daripada para sahabat, yang menyatakan bahawa ada sahabat tanya tentang kenapa 3 jari kan. Dalam hadis tu nanti mungkin saya akan tunjuk kalau saya ada. Kalau guna 1 jari ni adalah daripada syaitan. Jadi makan apa pun kita macam calik je makan. Bukan salah calik, tak salah. Tetapi kalau kita selalu makan guna 1 jari ni macam belagak lah. Kan? Dan 2 jari ni adalah makanan orang-orang bukan Islam, manakala kan kadang-kadang setengah orang tu kita tengok dia makan tu 2 jari sikit-sikit, bukan nak kata macam belagak lah, tapi macam dalam hadis tu saya baca dia seolah makanan mungkin orang bukan Islam atau orang kafir ketika itu mereka menggunakan 2 jari. Jadi sunnah baginda SAW adalah beliau memakan menggunakan 3 jari. Okay? Jadi selepas dia nak cubit roti tu, dia cubit guna 3 jari. Kita nak makan nasi guna 3 jari ni macam susah lah juga kan. Tapi tak salah. Guna 5 jari, guna sudu, guna garfu, semua tidak salah. Jadi ustaz saya selalu ajar saya, Ilyas, kalau kau nak makan,
nak dapat pahala sunnah sekurang-kurangnya makanan pertama sekali suap nasi tu start dulu dengan 3 jari. At least kita dapat sedikit sunnah. Supaya orang kata apa, bila kita selalu buat, kadang-kadang kita tak terlupa. Kalau kita tak pernah buat langsung, kita selalu lupa. Nabi makan macam mana ya? Kan? Tapi bila kita apabila kita selalu guna walaupun sekali-sekala, maka kita boleh ingat bahawa baginda SAW makan menggunakan 3 jari. Okay? Dan selepas baginda SAW makan ni, baginda SAW akan menjilat 3 jari ni lah. Selepas makan tu dia akan jilat jari dia. Supaya dia tak nak ada apa-apa sisa-sisa makanan pada jari-jari baginda SAW. Maksudnya dia akan makan sehingga lincin. Dia akan makan sehingga lincin. Dan kita seperti mana yang kita selalu dengar, baginda SAW tidak pernah makan sehingga kenyang. Baginda tidak pernah makan sehingga kenyang sehingga akhir hayat baginda SAW. Dan kebanyakan masa baginda adalah dengan berpuasa, adalah dengan berlapar. Sehingga ada satu ketika saya baca tu ada para isteri baginda datang, ahli keluarga baginda datang mengadu kepada baginda SAW yang mereka lapar. Sehingga kan mereka mengikat batu dekat perut kan. Kerana terlalu lapar. Jadi baginda SAW, dia buka dia punya baju dia tunjuk dia punya perut dia. Dia ada 2 ketul batu. Bukan 1 tapi 2 ketul batu. Kemudian datang pula Saidina Abu Bakar, tunjuk perkara yang sama. Dia pun ada ikat batu kerana terlalu lapar. Kemudian datang pula Saidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, menunjukkan bahawa dia pun sedang lapar. Maka akhirnya baginda dan sahabat-sahabat pergi ke rumah sahabat yang lain. Dan sahabat tersebut telah menjamu baginda SAW dengan makanan yang telah pun digemari oleh baginda SAW. Jadi baginda ni dia tak pernah makan terlalu kenyang. Saya ni kalau nak cerita, hari-hari makan sampai kenyang kan. Jadi sekali-sekala apa salahnya, kalau kita tak boleh nak mengamalkan benda tu, mungkin kita boleh berpuasa kan. Ada setengah-setengah masa kita berpuasa. Baginda SAW seperti mana kita tahu, baginda suka berpuasa. Tapi puasa baginda SAW ni bukanlah kata puasa yang berterusan sebulan, 2 bulan, kecuali di bulan Syaban dan Ramadan lah. Manakala bulan-bulan yang lain ada hari-hari yang baginda berpuasa. Ada setengah hadis yang saya baca baginda suka berpuasa pada hari Khamis, Isnin dan juga Khamis. Jadi ada juga hadis yang saya baca, mereka bertanya kepada baginda SAW kenapa Isnin dan Khamis. Baginda SAW sabda, kerana pada hari tersebut umat manusia akan dihisap dan beliau mahu jika beliau dihisap pada hari tersebut dalam keadaan yang berpuasa. Jadi ada time-time kalau kita nak ikut sunnah baginda SAW, mungkin kita boleh berpuasa. Ini juga adalah sangat baik untuk kita punya kesihatan. Okay? Jadi itu sedikit tentang makan baginda SAW dan juga puasa baginda SAW. Jadi ini adalah sunnah-sunnah yang saya rasa kepribadian baginda SAW yang mungkin kita boleh amalkan. Yang mana yang kita nampak kita boleh amalkan, maka kita boleh amalkan dalam kehidupan kita supaya cinta kita, iman kita kepada baginda SAW ini mungkin akan boleh bertambah lagi apabila kita tahu dengar kisah baginda SAW. Dulu masa sebelum saya pergi ke saya pernah pergi ke Mekah, ke Madinah kan, ataupun ke Mesir dulu. Dan kita baca semuanya melalui buku dan kitab. Saya baca banyak kitab lah masa saya di Pakistan dulu. Saya baca banyak kitab-kitab dalam bahasa Farsi, Arab ni menceritakan tentang kehidupan baginda SAW. Tapi bila lagi detail kita baca, lagi cinta kita kepada baginda SAW semakin tinggi. Dan apabila saya pergi ziarah ke tempat-tempat baginda SAW tu, kan, tuan-tuan mungkin ada yang haji, yang hajjah, yang pernah pergi ke kota Mekah dan Madinah tu, dia punya rasa dia lebih lain. Kita rasa macam lebih dekat. Kita rasa bila tengok Masjid Nabawi tu, kita nampak macam something yang lebih strong, aura tu kan. Jadi, of course di zaman COVID, di pandemik COVID-19 ni mungkin agak susah kita untuk kita travel.
Tetapi jika kita ada masa nanti selepas tamatnya COVID, kan, kalau kita dapat menunaikan umrah sekurang-kurangnya, kita bolehlah pergi menziarahi makam baginda SAW, Mekah dan Madinah, tempat baginda SAW, sejarah-sejarah yang ada di sana yang masih lagi ada lah kalau ada, supaya mungkin dengan itu keimanan kita mungkin lebih bertambah. Sementara COVID ni mungkin kita boleh Google, mungkin boleh tengok kat YouTube, boleh tengok di dokumentari yang sangat banyak yang menceritakan tentang kehidupan, bukan hanya hadis-hadis yang baginda SAW bersabda saja ataupun wahyu-wahyu Quran, tetapi mungkin kehidupan baginda yang ada, yang sejarah-sejarah yang ada, yang sehingga pada hari ini yang mungkin boleh menjadi rujukan kepada kita. Okay? Lagi apa lagi nak tahu tentang baginda SAW ni? Mungkin saya cerita sikit tentang apa lagi ya? Di dalam rumah baginda SAW ni, rumah baginda SAW ni dia bersebelahan dengan masjid, dan juga kehidupan dalam baginda SAW ni dia tak adalah macam kita kan, perabot dan sebagainya. Dan baginda SAW cuma saja nak cerita tentang macam mana kehidupan peribadi itu. Selain daripada makan di atas lantai, baginda juga tidur di atas kulit yang dibuat daripada tilam yang dibuat daripada kulit yang dilapik, yang di mana di dalamnya ada pelepah-pelepah tamar. Jadi dari situ baginda SAW tidur dengan kain, ada sedikit kulit kambing dan sebagainya. Jadi kulit ni dilipat dua. Dia macam satu kulit yang dilipat dua, letakkan lepas tamar. Tuan-tuan boleh tengok kat YouTube semua, kadang-kadang dia orang tunjuklah macam mana lebih kurang tilam baginda SAW ni. Cuma saya cerita ni sebab saya teringat satu hadis, satu riwayat, satu hadis baginda SAW diriwayatkan daripada kota saya Aisyah, yang mana satu ketika Aisyah dia tilam Nabi ni dilipat dua. Jadi dia macam kesian dekat Nabi kan. Dia macam kalau dia lipat 4, dia macam tebal sikit. Maka pun satu ketika tu dia lipat 4, maka dia hampar dan baginda SAW pun tidur. Kemudian selepas tu baginda SAW bangun dan baginda SAW tanya kepada Aisyah, apa yang hang letak ni? Kan? Cara bahasa Kedah je lah. Bahasa utaranya, letak apa ni? Apa ni? Tilam apa ni? Jadi Aisyah kata, tilam yang samalah yang baginda SAW tidur, cuma kali ni daripada lipat 2 dilipat kepada 4 supaya nak rasa lebih, lebih sedap. Kan? Jadi baginda SAW kata jangan buat macam tu. Baginda suruh kerana bila dilipat 4 tu, maksudnya tidur sedap tu, menyebabkan baginda tidak dapat bangun untuk solat di tengah malam. Jadi baginda sangat sangat berhati-hatilah dan untuk menjaga, sebab dalam satu riwayat yang lain yang menyatakan, saya baca banyak hadis menceritakan tentang baginda SAW ni, dia tidur dia tu bukannya tidur. Dia tidur tu mata dia tidur tetapi jiwa baginda SAW ni tidak pernah tidur. Sebab tu banyak riwayat yang menyatakan apabila baginda SAW bangun tidur, terus pergi semayang. Dia tak ambil wuduk lagi. Sebab baginda masih lagi berada dalam keadaan yang berwuduk. Jadi tidur baginda tu hanya mata saja, tetapi jiwa baginda tidak pernah tidur. Jadi baginda sentiasa berada dalam keadaan beribadat. Jadi untuk kita hikmah dia, kita boleh mengamalkan sunnah baginda SAW dengan cara solat kita di waktu tengah malam kan. Maksudnya baginda tidak pernah lupa, maka kita juga selalulah kena ingat. Dan juga solat di tengah malam ni bukan bermaksud 2-3 pagi saja di tengah malam kan. Selepas isyak pun boleh, sebelum subuh pun boleh. Maka solat-solat itu semua diterima.
Asalkan yang paling penting sekali adalah kita punya niat. Ramai orang tanya kepada saya kan, kaifiah ni maksudnya cara-cara. Macam mana nak solat sunat tasbih, macam mana nak solat sunat duha, macam mana nak solat sunat tahajud contohnya kan. Macam mana kalau saya nak minta Allah ampunkan dosa-dosa saya, berapa rakaat yang saya kena buat. Jadi banyak soalan-soalan yang saya terima. Di sini saya just nak kongsi sedikit. Apa yang penting tuan-tuan adalah kita punya niat. Allah SWT, dia nak ampunkan dosa kita ni. Allah SWT kita semua tahu yang Allah SWT ni adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kan? Jadi Maha Pengampun ni maksudnya kalau kita bertaubat dan meminta ampun daripada Allah SWT, maka Allah SWT akan menerima taubat kita. Menerima taubat kita asalkan kita ikhlas, niat kita betul, tak nak buat lagi niat kita, maka Allah SWT akan ampunkan, akan terima kita punya taubat. Nak taubat ni bukannya susah. Tak susah pun. Tak susah pun. Kita boleh berdoa, Ya Allah, aku bertaubat. Ya Allah, aku bertaubat. T kat belakang tu, ini Ustaz saya ada cerita, seorang Maulana ni, dia ada cerita, dia kata, T kat belakang tu, Ya Allah, aku bertaubat. Taubat tu terus Allah SWT terima taubat kita dengan niat yang betul, cara yang betul, insya-Allah Allah akan terima. Kalau nak buat solat sunat taubat, cukuplah dengan hanya 2 rakaat solat sunat taubat, maka itu sudah memadai. Nak kena baca surah apa panjang pendek semua tu, apa surah yang tuan-tuan ingat, hafal, boleh baca, even qul wallah sekalipun, boleh, tidak ada apa masalah. Niat macam mana nak niat? Ya Allah, aku solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, itu pun sudah cukup. Niat di dalam hati, lafaz tersilap, lafaz pun tak kerti nak lafaz dalam bahasa Arab, tak ada masalah. Boleh lafaz dalam bahasa Malaysia, tidak ada masalah. Dan juga yang paling penting, niat yang betul, kita berdoa, maka Allah SWT boleh terima kita punya taubat. Jadi begitu pemurah sekali. Jadi baginda SAW juga Allah SWT telah memberikan sifat-sifat pengampunan, kasih sayang kepada baginda SAW juga. Jadi baginda SAW dia sebenarnya akhlak dia, kalau nak cerita dia sudut akhlak. Baginda tidak pernah, orang kata dalam bahasa sekarang kita bagi dengki lah. Dengki ataupun sakit menyakiti orang lain. Sakit menyakiti orang lain. Kita pernah dengar cerita tentang orang pernah menyakiti baginda SAW ni banyak kali. Kan? Dan kita heran macam mana baginda SAW mendoakan kebaikan untuk orang tu. Mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Jadi, of course, adalah 1-2 kisah yang Rasulullah ada orang pernah bully lah Rasulullah SAW, dan Rasulullah pernah doakan untuk dia, dan Allah SWT, cara macam mana Allah SWT nak jatuhkan hukuman kepada seseorang tu, itu adalah Allah SWT punya kerja lah. Niat kita, kalau orang buat kita, orang maki kita dan sebagainya, kita cuba ingat balik sifat-sifat baginda SAW. Kita cuba ingat balik. Kan, Rasulullah tak pernah pun menyakiti orang tu balik. Maka beliau hanya akan berdoa. Ya Allah, orang tu duk maki saya, semoga dia mendapat petunjuk. Semoga dia mendapat petunjuk. Macam mana Allah nak tunjuk dekat dia? Itu adalah hak Allah SWT. Maka Allah SWT akan memberi petunjuk kepada seseorang itu. Jadi, itu adalah sifat-sifat yang ada pada baginda SAW. Of course lah, kita ni, macam saya sendiri nak ikut 100% sifat baginda SAW ni amat, kita punya hati ni lain kan. Perangai kita pun lain. Jadi, kita cubalah sedaya upaya untuk ikut sifat baginda SAW. Kadang-kadang sifat ni, dengan amalan ni, dia tak semestinya kita masuk syurga dengan amalan, dengan ibadat kita sahaja. Aku semayang 1000 tahun. Aku semayang 1000 rakaat. Aku berpuasa setiap hari. Allah SWT kalau dia nak masukkan seseorang itu ke dalam syurga, bukan hanya disebabkan amalan-amalan yang kita amal. Saya hari-hari pergi masjid kan. Sampai saya tengok dalam satu video YouTube tu,
orang sentuh dia sikit dia dia lempangnya orang tu, dia terajangnya orang tu. Sedangkan dia berada dalam masjid di saf yang pertama. Dia tak semestinya kita pergi semayang saf pertama kita boleh masuk syurga. Jadi kita yang paling penting sekali adalah redha Allah SWT, keredaan. Itu pergi masjid itu adalah sunat dan apa ni maksudnya wajib. Dan of course lah di zaman pandemik ni kita ada rintangan yang Allah SWT beri kepada kita nak tengok kita ni. Aku limitkan orang pergi masjid ni, kita masih lagi nak solat ke tak nak solat ke, kita masih lagi ada cinta kepada masjid ke dan sebagainya. Maka ini semua adalah cabaran yang Allah SWT tetapkan kepada kita, tetapi nak tengok kita macam mana. Tetapi yang paling penting sekali adalah kita punya niat dan hati kita. Kalaulah kita amalkan sunnah baginda SAW ni, walaupun sedikit, katalah saya suka makan dulu dengan 3 jari, nak ikut sunnah kan. Mana tahu di akhirat nanti Allah redha dengan sifat kita tu, maka kita boleh masuk syurga. Rasulullah SAW tak pernah pun menyakiti orang lain. Saya cuba sedaya upaya supaya untuk tidak menyakiti orang lain. Rasulullah SAW dia tidak pernah memungkiri janji. Kalau dia janji, dia hanya berjanji kepada benda yang dia boleh buat. Maka saya pun akan berjanji kepada saya boleh buat. Contohnya kan, maka kita ikut sifat-sifat tu, mana tahu dengan sifat yang sedikit itu kita Allah SWT redha dan juga bawa kita, masukkan kita ke syurga dan kita dapat tempat bersama dengan baginda SAW. Itu adalah idaman apa nama tu kepada semua umat baginda SAW. Jadi dah cerita makan, dah cerita pasal tidur, dah cerita pasal minum baginda SAW ni dia tak banyak apa nama tu hadis. Adalah beberapa hadis cerita tentang minuman baginda SAW. Baginda SAW ni dia menggunakan cawan baginda SAW ni diperbuat daripada kayu, yang mana ada sedikit besi untuk pemegang dan sebagainya lah. Dan baginda SAW ni dia suka minum susu, dia suka minum. Baginda SAW dia sebenarnya dia suka, ada satu hadis yang riwayatkan baginda suka minum minuman yang manis dan sejuk. Minuman yang manis dan juga sejuk. Jadi selalu minum minuman sejuk ni pun kadang-kadang tak bagus juga kan, ataupun selalu minum manis pun tak bagus juga. Tetapi bukan bermaksud kita tak boleh langsung minum minuman yang manis. Minuman yang manis yang dibuat oleh baginda SAW ni adalah daripada madu ataupun kurma ataupun anggur. Jadi itu adalah saya cuma nak cerita tentang kegemaran ataupun minuman baginda SAW. Antaranya lagi adalah susu. Susu juga adalah minuman kegemaran baginda SAW. Dan juga ada hadis yang baginda SAW minum, ada cara dia, iaitu cara baginda SAW minum ni, dia minum sekali dia bernafas kan. Kemudian dia minum kali yang kedua, kemudian baginda bernafas. Dia tidak bernafas dalam cawan. Ada yang menyatakan baginda bernafas, minum dan bernafas selama 2 kali, ada yang menyatakan 3 kali. Maka cuma yang paling penting sekali, dia tak mahu kita minum tu dengan satu nafas. Maka ada hadis yang baginda SAW cerita tentang keburukan jika kita berbuat demikian lah, jika kita minum bernafas dalam satu cawan. Jadi itu cara-cara baginda SAW minum. Okay? Cara makan, cara minum, cara berjalan, cara tidur, dan ini semua adalah antara sifat-sifat kepribadian fizikal oleh baginda Muhammad SAW. Dan sekejap, saya nak cek pukul berapa dah. Dan juga baginda SAW ni, mungkin sedikit saya cerita tentang pakaian baginda SAW ni. Yang paling kegemaran adalah jubah. Kita panggil waktu sekarang, kita panggil jubah lah, iaitu yang bertangan panjang dan juga dia punya pakaian labuh. Dan juga beliau memakai baginda pakaian berwarna putih, merah. Dan merah adalah banyak hadis riwayat yang kata bila baginda SAW pakai merah tu nampak sangat-sangat handsome. Jadi dan baginda ada hadis baginda menyuruh memakai pakaian berwarna putih. Banyak hadis baginda kata pakailah pakaian berwarna putih, dan apabila dikafankan juga dengan kain yang berwarna putih. Jadi ini adalah antara saya nak kongsi. Semua ni adalah kehidupan fizikal baginda SAW. Tuan-tuan boleh lagi membaca dan juga mendengar ustaz-ustaz lain bagi ceramah tentang fizikal kehidupan baginda SAW.
setiap apa yang baginda Islam buat ni tuan-tuan ada keberkatan dia, ada hikmah dia, dan juga kita sentiasa boleh amalkan sunnah-sunnah baginda Islam ni supaya iman kita lebih meningkat kepada baginda, kepada ajaran baginda, dan juga kepada kepribadian kehidupan baginda SAW. The last one sebelum saya berhenti, sunnah baginda SAW yang terbesar sekali. Sunnah yang terbesar sekali adalah menyampaikan dakwah. Kita semua tahu baginda ada 4 sifat kan. Dan salah satu sifat baginda SAW ni selain daripada fatonah, selain daripada siddiq iaitu jujur, salah satunya adalah dakwah. Dakwah ni adalah sifat baginda SAW yang terbesar. Baginda SAW diturunkan di atas muka bumi ini adalah untuk memberi dakwah. Memberi dakwah ni maksudnya mengajar kepada yang ma'ruf, mengajar orang kepada perkara yang baik. Perkara yang baik ni bukannya agama saja tuan-tuan. Apa je perkara yang menunjukkan ada kebaikan, semuanya dikira sebagai dakwah baginda SAW. Sunnah baginda SAW. Jadi dan dakwah ni dengan pelbagai cara, melalui pelbagai platform, YouTube, Facebook, azan, ceramah, kan? Perbuatan kita pun adalah dakwah. Saya tengok macam Ustaz Abid Liu kan, perbuatan dia tu sebenarnya satu dakwah. Bila dia pergi, ustaz-ustaz yang lain pun ada saya tengok kan, bila dia pergi dia bagi orang makan, bagi orang tempat tinggal, itu semua adalah sunnah baginda SAW. Dan di sini saya sedikit nak sentuh bahawa apa yang cikgu-cikgu semua buat mengajar ni sebenarnya adalah satu dakwah baginda SAW. Bila cikgu-cikgu ni mengajar, walaupun dalam matematik ke, sains ke, tak kisah apa jua mata pelajaran yang membawa manfaat kepada student, kepada anak-anak ni, sebenarnya cikgu-cikgu ni dia telah mengamalkan sunnah baginda SAW. Jadi dalam kehidupan cikgu-cikgu ni, bila dia mengajar ni, dia dah dapat pahala sunnah. Kalau dia bangun pagi niat, ya Allah hari ni aku niat, aku nak mengajar mengikut sunnah baginda SAW. Kan, baginda SAW pun mengajar juga, kan, dakwah juga. Dengan cara baginda SAW, ada pergi berperang, ada pergi ketuk pintu ke pintu. Saya dakwah saya hari ini dengan mengajar anak-anak murid saya melalui Zoom ke apa ke, maka setiap amalan yang kita buat yang menuju ke arah pengajaran ini semua dikira sebagai dakwah dan sunnah baginda SAW yang terbesar. Dan of course pahala dapat. Bangun pagi nak write exam anak-anak murid, pahala dapat. Nak write tak tahulah, saya ni sekolah pun kan, dulu saya sekolah kan, cikgu write saya punya tu nak bagi markah D, A, B, C, you bagilah markah apa pun, pahala cikgu tetap dapat. Anak murid ni pula, bila dia mengajar pada orang lain ataupun dia mengamalkan apa yang kita ajar tu, cikgu-cikgu sekalian, pahala-pahala tu cikgu dapat. Anak murid tu bila besar, dia mengajar pada orang lain, dia memberi manfaat ilmu dia kepada orang lain, pahala cikgu dapat. Dan anak murid lagi, sehinggalah sampai bila-bila ilmu yang cikgu-cikgu ni mengajar, semuanya cikgu dapat. Betapa untungnya cikgu-cikgu ni dapat pahala sunnah baginda SAW. Jadi saya rasa macam panjang dia saya cakap. Daripada kambing kepada madu, kepada sedikit tentang kehidupan baginda SAW ni. Saya rasa itu sajalah daripada saya sekali ini. Semoga apa yang kita dapat belajar sedikit pada pagi ini, mungkin kita dapat amalkan, dan juga kita dapat, mungkin hari ini dapat mengubah sedikit kita punya cinta kita kepada pekerjaan yang kita buat ni sebagai guru sunnah ni, dan juga kepada baginda SAW. Jadi saya rasa ucapkan ribuan terima kasih. Saya serahkan kepada Puan Fatimah lah. Okay. Terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang telah Ustaz sampaikan tadi. Jadi mungkin cikgu lepas ni boleh borong kambing, borong madu, labu dan sebagainya. Sebelum tu kita tengok kat sini ada 2 soalan ya Ustaz, kalau boleh kita tengok dekat chat tu daripada Cikgu Ahmad Jais. Dia tanya balik buku berkaitan sifat dan peribadi Rasulullah. Mungkin Ustaz boleh share balik buku yang dah Ustaz tunjukkan tadi. Dan juga ada soalan daripada Ustazah Aiza ni, apakah resepi Rasulullah mendidik sahabat sehingga melahirkan sahabat yang hebat, setia, patuh dan sebagainya Ustaz. Mungkin resepi ni kita boleh pakai lah. Kalau Ustaz share, pakai untuk anak murid kita, pakai untuk anak-anak di rumah. Ya Ustaz, mungkin kita tengok dulu 2 soalan tu. Okey, yang pertama sekali tentang buku ni,
buku ni tentang kepribadian ni dia ada banyak ulama-ulama tulis lah. Jadi saya tengok yang antara yang paling mudah untuk kita baca dan faham dia dalam bahasa Arab, nama dia Asy-Syama'il Muhammadiyah. Asy-Syama'il Muhammadiyah. Asy-Syama'il Muhammadiyah ni adalah buku karangan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi. Tuan-tuan boleh beli di MPH, boleh beli secara online. Saya dia ada dalam bahasa Arab dan dia juga ada dalam pelbagai bahasa. Dia ada 40 bahasa. English, Urdu, Chinese, ada semua bahasa. Yang ini yang saya baca yang telah ditahqiq oleh Muhammad Masnun Hamzah ni. Tetapi ikutlah tuan-tuan juga boleh tengok dia ada pelbagai jenis cetakan dah, pelbagai jenis cetakan, publication dan sebagainya. So boleh rujuk kat sini lah. Jadi buku ni dia punya hadis dia pendek-pendek, baca pun senang nak faham dan dia ada beri sedikit keterangan tentang keterangan yang ringkas tentang hadis tersebut, sahih ke tak sahih ke, ataupun boleh diterima atau tidak boleh diterima dan sebagainya. Jadi bolehlah beli buku ni. Kalau free nanti buku ni boleh bacakan juga tau. Kalau tuan-tuan ada masa yang free lepas maghrib ke, atau untuk anak-anak ke, sekurang-kurangnya satu hadis kan, satu kisah tentang Nabi baca. Kemudian tanya balik anak-anak, saya selalu tanya anak kan, Nabi lahir kat mana, Nabi makan macam mana. Jadi dia akan refresh balik lah, akan ingat semula. Okay. Untuk soalan yang kedua tentang cara baginda SAW mendidik anak-anak ni, sebenarnya ada banyak cara lah baginda SAW mendidik resepi-resepi mendidik anak-anak ni. Dan juga of course anak-anak ni dia ada pelbagai cikgu-cikgu lebih arif lah daripada saya. Ada pelbagai jenis perangai dan sebagainya lah. Jadi antaranya yang sunnah baginda SAW, baginda SAW ni dia mengajar cucu dia lah. Dia yang paling famous sekali adalah Hasan dan Hussein. Dalam banyak kisah ni dia cerita tentang cucu baginda SAW. Baginda SAW ni dia ada anak-anak, tetapi anak lelaki baginda SAW meninggal ketika masih kecil. Baginda SAW mengajar dengan cara menunjukkan perbuatan baginda SAW. Saya cuma nak cerita satu bila sebut tentang ni. Hasan dan Hussein ni cucu baginda yang amat dicintai. Satu ketika baginda SAW sedang solat. sedang solat. Masa dia tengah sujud tu, samalah macam anak-anak yang lain, cucu baginda SAW ni panjat atas baginda naik macam kuda. Naik macam kuda. Baginda tak marah, tak apa. Biar. Jadi cara baginda SAW mengajar itu adalah dengan cara perbuatan. Baginda SAW ni kalau sehingga cucu dia boleh naik atas dia tu, maksudnya dia ni bukanlah seorang yang terlalu garang sangat ke. Mungkin ada masa-masa dia, of course lah anak-anak ni tahulah perangai macam mana kan. Cuma dia banyakkan Al-Quran. Al-Quran punya sifat-sifat yang terdapat Al-Quran, surah-surah ayat tu banyak diceritakan oleh baginda SAW, dibacakan oleh baginda SAW kepada anak-anak supaya dapat ilmu daripada Al-Quran dan juga hatinya lebih lembut. Okay. Dan juga ada satu lagi saya just nak share. Hasan dan Hussein ni mereka sedang pergi ke masjid untuk berwudu. Jadi ada seorang sahabat ni, ada seorang lelaki ni masuk ke masjid juga berwuduk untuk solat. Jadi apabila Hasan dan Hussein tengok cara dia ambil wuduk tu tak berapa nak betul. Apa yang Hasan dan Hussein buat, dia tak berani nak tegur direct kan, sebab kadang-kadang takut orang tu terasa. Maka apa yang baginda SAW buat, apa yang Hasan dan Hussein buat, Hasan ambil wuduk, Hussein tegur. Hasan ambil wuduk, Hussein tegur. Salah macam tu, bukan macam tu, macam ni. Jadi orang sebelah tu tengok, rupanya aku buat salah lah tadi. Jadi orang tu cepat ambil wuduk semula mengikut perbuatan yang dibuat oleh Hasan dan Hussein. Dan juga baginda SAW pun pernah ada satu ketika ada seorang ni datang, dia memakai satu warna baju dia yang dibuat daripada saffron. Saffron ni dia macam berwarna kuning kemerah-merahan.
Baginda SAW dia tak suka dengan warna tersebut. Maka tapi baginda tak tegur masa dalam dia bagi tazkirah tu. Selepas orang tu pergi, baginda kat sahabat sebelah dia, boleh tak tolong tegur orang tu bahawa pakaian yang warna dia pakai tu tak sesuai. Jadi orang tu terus berlari dan bagi tahu. Jadi baginda tak nak memalukan dia di hadapan orang-orang yang lain. Jadi itulah antara saya nampak resipi-resipi ni mungkin boleh digunakan. Kita nak tegur direct tu mungkin kadang budak-budak pun terasa juga ke macam mana. Saya tak pastilah itu cara cikgu-cikgu, tapi mungkin resipi-resipi ni boleh digunakan masa kita nak mengajar anak-anak ni, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz atas penyampaian dan perkongsian yang disampaikan tadi. Kita menunggu Puan Hajah. Okey, Puan Hajah. Kita selesai. Jemput Puan Hajah untuk memberikan sedikit sepatah dua kata sebagai selaku penutup majlis kita hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan izinnya kita dapat mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul walaupun dalam keadaan yang sangat terhad dengan menggunakan Google Meet, dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ustaz Ilyas kerana sudi bersama-sama kami warga SMK Tengku Ampua Rahimah memberikan sedikit refresh. Tadi Ustaz kata refresh pencerahan sebenarnya sangat bermakna dan pada saya sangat bermanfaat kerana kita manusia ni selalu lupa. Walaupun tiap-tiap tahun dengar, faham, tahu, tapi tahun depan lupa balik. Jadi perlu diingatkan dan saya secara peribadilah bila mendengar tadi apa yang Ustaz sampaikan, mungkin tak banyak dapat mengikuti apa yang dibuat sebagai sunnah Rasulullah SAW. Tapi yang paling penting, satu yang saya tak tinggal ialah berhenti makan sebelum kenyang. Yang itu memang saya dah amalkan lama lah. Jadi Alhamdulillah kalau dengan izinnya nanti dapat diteruskan sampai akhir hayat saya. Jadi saya fikir kepada rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian, Ustaz dah senaraikan tadi banyak sunnah-sunnah yang sebenarnya mudah untuk kita ikut dan kita buat. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam kumpulan orang-orang yang terpilih untuk melaksanakan sunnah itu dan juga kita mengakhiri hayat kita dengan sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ilyas dan juga kepada semua jawatan kuasa yang terlibat, Ustaz dan Ustazah, semua yang telah pun berusaha walaupun dalam keadaan PKPB ni, tapi masih lagi terus melaksanakan tugas. Dan tadi Ustaz pun ada sebut kan, dakwah itu tidak semestinya lah keluar pergi berjumpa orang-orang menyebarkan Islam, tetapi macam Ustaz Abid Liu membantu, dan saya fikir ini juga dakwah yang dibuat oleh Ustaz dan Ustazah, dan mudah-mudahan ada keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya sekali lagi terima kasih kepada semua yang mengikuti program ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat barakah daripada Yang Maha Esa dan kita menjadi kumpulan yang terpilih untuk bersama-sama dengan baginda Rasulullah SAW di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Puan Hajah atas ucapan sebentar tadi. Jadi saya selaku wakil panitia pendidikan Islam SMK Tengku Ampua Rahimah sekali lagi mohon mengucapkan ribuan terima kasih pada Ustaz Muhammad Ilyas dan juga semua pada guru-guru yang sudi mengikuti program kita hari ini. Dan juga saya ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan, ada kesilapan dari pihak kami dalam sepanjang kami menjalankan program ini. Jadi sampai ini saja, insya-Allah lain kali kita berjumpa lagi dan insya-Allah lepas ini sama-sama kita memperingati untuk mengamalkan sunnah Nabi Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.